Good morning dan selamat datang ke minggu yang baru. Okey, awak tepan yaki. Selepas kita punya reborn era, selepas kita punya second quarter kickstart, sebenarnya second quarter kickstart ini kita sudah lambat. Okey, kita sudah lambat 1 bulan suppose kita punya kickstart pada bulan April. Okay, because dia jatuh pada hari raya, okay, dan juga raya time lah, raya time and puasa time, so that's why kita tunda sampai Mei, dan kita juga kita nak buat selepas CBM, Forever Global Rally. So siapa di sini yang ada attend? Siapa nak tahu siapa di sini ada attend Kickstart? Bagi me dalam chat room, tulis me. Ada tak? Yang ada attend. Okay. So kali ini you nampak ramai speaker kita. Kickstart kali ini adalah bintang yang baru. Maksudnya kebanyakan adalah LCM dan juga CBM, Eagle Manager yang baru, first timer, yang sangat new, dan pentinglah. Yang penting adalah Sifu sangat sangat bangga dan sangat bersyukur because walaupun leader baru dalam bisnes, tapi cara mereka present dan boleh nampak berapa fokus when they prepare, mereka prepare slide dan buat presentation. Memang sangat kagum. So Sifu rasa memang ramai lagi bintang baru akan lahir dalam era reborn ini. So kita semua tahu setiap era bila berlaku mesti ada new star born, mesti ada macam Sifu ada share era era 720, 860, 910, 955. Okay. So you tengok, kalau tengok pas 3 era, okay, you nampak banyak leader born. Okay, tak kira mana-mana satu lah. Tak kira mana-mana satu era, you nampak ada hari ini you boleh nampak ada PCM yang muncul keluar. Okay. Ada di kalangan mereka dari era yang 720, ada di 860, ada di 910. Okay. So setiap era pasti ada new star. Okay. Tak kira you lama ke baru ke, masih ada peluang muncul sebagai satu superstar. Okay, di Forever. Tapi yang penting adalah era ini dia luar biasa sikit. Okay, because ini era adalah reborn. Reborn maksudnya banyak benda kita kena balik ke asal. Okay, reborn maksudnya balik ke asal. Maksudnya kita kena sangat rajin seperti sebelum hari inilah. So di sini ada dua jenis golongan FBO. Okay, hari ini. So ada FBO yang dia memang dia bagus tau. Dia bagus, dia buat duit sebelum COVID. Sebelum COVID lah. Ada yang buat duit semasa COVID. Okay, sekarang adalah selepas COVID lah. Now era reborn adalah selepas COVID. So maksudnya the whole dunia sudah cuci sudah kena cuci. So kita balik ke asal semula. Okay. So kita balik bukan sebelum COVID lah, kita balik lebih awal daripada sebelum COVID. Okay. Lebih awal, ekonomi pun jauh tinggal. Okay, sebelum COVID time. So Sifu nak tahu dekat sini, siapa di sini you masa COVID lah, you rasa sebelum COVID lebih baik atau semasa COVID lebih baik? Okay. Kalau you sebelum COVID lebih baik, you tulis 1. Maksudnya COVID you tak dapat apa-apa. Mungkin you jejas. Okay, itu nombor 1 itu sebelum COVID you rasa baik, tulis 1. Siapa di sini semasa COVID you sangat bagus, you tiba-tiba sales meletup, tiba-tiba income tambah, okay, you tulis 2. So Sifu nak tahu 1, 2, mana siapa yang 1, siapa yang 2 di sini? Sifu nak tahu. Siapa sebelum COVID you buat duit banyak, tapi masa COVID you jatuh. You tulis 1. Okay?
Siapa di sini sebelum COVID you normal then masa COVID tiba-tiba meletup you tulis 2. Okay, so kita nak check tengok Okay, ada 2, ada 3. Ini 3 apa? Salah type ke? Okay, so 2 banyak 2 Okay, ada yang 1 dah. Ada yang masa COVID you macam susah. You susah dan you jatuh lah. I mean you make income jatuh, sales jatuh, ada. Ada. Yang 3 itu lahir semasa COVID lah. Okay, dia tak tahu. Dia tak tahu sebelum dan semasa. Okay, siapa yang lahir sebelum COVID punya, you boleh jawab Sifu dulu. Okay, jawab Sifu dulu. Okay, 1 or 2. 1 atau 2. Yang lahir dekat COVID tak apa. You tak perlu jawab. You tulis 3 lah. Yang lahir semasa COVID, you tak tahu sebelum, semasa, apa perbezaan, you tak tahu. Tulis 3 tak apa. Wah, nampak ada 3 juga. Ramai. Ramai yang lahir masa COVID. Okay, very good. Okay. So kalau kita tengok dekat sini okay, you jangan hairan tau. You jangan hairan Ada orang dia sangat hairan. Dia cakap, apa pasal I buat duit COVID. Kenapa ada orang yang satu pula? Ada orang dia tak buat duit. Kenapa? Betul tak? Kita buat sama satu bisnes sama kenapa kita buat duit, dia tak buat duit? Okay. So kita kena faham tau. Kita kena faham. Okay. Setiap peringkat, okay, kita buat satu bisnes kita bukan sentiasa pada satu zaman yang sama tau. Okay, zaman ini dia ubah-ubah tau. Dia setiap mungkin you tak tahu, mungkin 5 tahun kemudian dia ubah lagi. So dia akan ubah tau. Zaman dia berubah. So macam kita pun sama. So kalau kita tak boleh buat satu pengubahsuaian kita tak boleh cepat ubah suai. So mungkin kita akan jadi yang one lah. Yang one, yang tulis one itu adalah orang yang dia tak senang lah. Dia susah nak ubah suai. Itu sebab dia rasa COVID bukan satu peluang lah. Bukan satu peluang. Dan dia rasa sales dia jejas. Dia tak boleh pergi. Okay. Yang letak 2 itu semua adalah mereka yang dia pandai pegang peluang. Dia pandai ubah suaikan diri dengan keadaan. So itu sebab you letak 2. Dan hari ini kita masuk ke selepas COVID. Selepas COVID itu lain tau. Itu lain. Kalau you yang 2 di sini, semestinya selepas COVID you boleh naik sales tau. You sales boleh baik, tak semestinya. Mungkin orang yang sebelum, orang yang tulis 1 sekarang dia happy. Because selepas COVID mungkin dia akan sangat happy. Because dia sekarang dia macam balik ke asal. Okay. So that's why Sifu nak tekan dekat sini adalah okay. Ini selepas COVID, okay, dia tak macam 1 atau 2 lagi tau. Dia tak macam 1 atau 2 lagi. Tapi dia lebih daripada sebelum 1. Sebelum 1. So sebelum 1 kita buat apa? You mungkin kita balik ke era Night 720. Kita cek balik 720 kita buat apa? Fikir 720 kita buat apa? So 860, 910, 955 kita meletup. Okay, kita meletup because ramai orang datang cari kita. Ramai orang datang cari kita. Kenapa? Because masa COVID hilang kerja ada, kedai tutup ada. So mereka rasa mau tambah income, cari peluang, dia datang cari kita. Okay, tapi selepas COVID, okay, dia tak macam semasa COVID. So ramai orang dia mungkin tak macam dulu tau. Kalau you masih duduk sana, tunggu durian jatuh. Tunggu orang datang cari you. Mungkin you akan gagal. Okay, dengar baik-baik you orang dengar baik-baik apa Sifu cakap dekat sini. You kalau duduk macam masa COVID you duduk, orang datang PM datang nak join, okay? You akan gagal kalau you ada sikap macam itu. Sikap rasa benda akan sama. Okay, orang akan datang cari kita. Okay, itu adalah salah. So selepas COVID kita patut kena balik ke zaman 720. Okay, zaman 720 ramai yang belum lahir lagi. So Sifu nak bagi tahu you orang, kita buat apa zaman 720? Kita buat massive recruitment. Okay, kita banyak travel. Kita travel sini, travel sana. Kita banyak travel. Kita pergi buka new market. Bagi buat kita kita push banyak VIP. Kita push banyak VIP. So kita sekarang
sekarang adalah masa reborn time. Reborn time kita patutlah balik ke apa yang kita buat seperti era 720. Okay, supaya dari sekarang Thai Fai Fai kita boleh enjoy sekali lagi era pertumbuhan, era pelutupan, era kemuncak. Kita akan like reborn one more time. So kita akan menikmati hasil yang sama seperti 720 sampai 955. Okay, siapa faham apa Sifu cakap tulis yes. Ada? Siapa faham tulis yes. Siapa tak faham sudah lost punya tulis no. Ada siapa yang tak faham? Yang faham tulis yes, yang tak faham tulis no. Sifu takut nanti Sifu teruskan you orang sudah lost tau. Semua tak tahu pergi mana. Apa Sifu cakap ini? Apa balik apa depan apa belakang, okey. So you kena sangat ingat, you kena sangat jangan tanya Sifu. Kenapa orang sekarang dia tak PM. Dia dah datang cari kita. You kena ingat because kita sudah masuk satu new era. Okay, bila kita masuk satu new era, kita kena lebih rajin lagi. Bukan lebih rajin daripada era yang tadi 1 atau 2. Kita nak start from lagi awal lagi. That's why semua orang memiliki peluang yang sama dalam era baru ini. Okay, tak kira you PCM ke, you CBM ke, IGA ke, kalau you duduk sana, you tak beri perhatian, tiba-tiba orang akan potong, overtake you. Okay, sangat mudah. Ini era sangat mudah you kena overtake. Kenapa? Because ramai orang dia akan ingat dia masih dekat zaman COVID. Masa COVID. Senang kita buat sale. Senang kita dapat income. Senang kita boleh enjoy. Okay? You kena berhati-hati. Okay? Ini Sifu cakap sekali lagi. You kena berhati-hati. Sifu sudah Diamond Sapphire. Sifu sudah earn ini 2 tahun COVID time Sifu untung hampir 10 juta. Sifu pun tak berehat tau. Tak berehat. Kenapa? Because ini era reborn. Betul? Kita mana boleh rehat, kita mau lebih rajin lagi. Kenapa? Because lebih rajin lagi dari reborn time kita boleh enjoy another era kemuncak. Dan kali ini mungkin 5 kali ganda, mungkin 5 kali ganda atau 10 kali ganda lagi kita boleh dapat income. Okay? So Sifu harap semua faham benda ini. Ini adalah peluang yang terbaik bagi anda semua, especially bagi yang baru, new coming star. So ambil peluang ini. Okay? So selepas kickstart hari Sabtu yang lepas, Sifu percaya semua sudah dapat ilmu yang mencukupi. Sebenarnya sangat cukup. Kalau book one training adalah training yang sangat komprehensif. You sudah dapat ilmu yang sudah mencukupi untuk you memulakan era reborn ini. Okay? Dan masa reborn ini, okay, you boleh samping buat, samping belajar lagi. Okay, so Sifu harap semua ambil peluang kali ini dan Sifu nak nampak tahun ini kita akan mencapai 100 orang CBM. Okay, so now kita nak buka pentas kepada semua yang masuk awal nak buat sharing. Okay, first kita nak jemput Kamaria. Yes, Kamaria ada. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Pagi. Pagi Sifu. Okey, alhamdulillah akhirnya dapat juga jadi orang pertama dekat Takoyaki. Okey, sebelum ni nak share dapat. Yes. Bila kita nak pasti kita akan dapat. Right. So today Mia rasa sangat happy, sangat bersyukur sebab dengan bangun dalam keadaan sihat and then dengan nikmat iman berkekalan sehingga hari ini. Okey, so syukur sangat-sangat masih sihat dalam keadaan yang berbadan 2 tapi happy, healthy, gembira sebabnya kali ni pregnancy sangat-sangat walaupun ada morning sickness tapi sangat-sangat bertenaga, tak macam dulu because kalau dulu masa kita supervisor kan kita dapat makan superfood pun dalam kuantiti yang sikit tau. Kan supervisor kan limited tau. nak beli superfood tu limited. Dengan kalau tak buat 5 cc masa Mia pregnant tu tak buat 5 cc jadi duit tak banyak nak beli superfood. Jadi kali ni pregnancy kali kedua even though kita
kita pregnant, kita buat forever, kita sangat-sangat bertenaga, and then of course kita dah manager and even kita dah F2D, so dah ada banyak duit, so kita boleh makan superfood tu tak berkira-kira, tak bersyatu dah. Okay, kita makan je sebanyak mana yang kita nak, and alhamdulillah baby okay, aktif, tidak ada masalah macam yang sebelum-sebelum ni. So everyone yang siapa sedang TTC berusaha untuk pregnant kan, sekarang ni tengah struggle, it's okay, this is the right time untuk korang berusaha sehabis baik. Nanti korang akan dapat apa yang Mia rasa, okay, dapat kesihatan yang dah dahsyat dengan bersama forever. Make sure korang mesti kena makan produk. Yang macam mana kita tengok tips-tips yang banyak dikongsikan daripada banyak JLT dekat luar. The power of forever when you makan, consume produk dengan sangat konsisten, dengan istiqamah. So that bila kita makan produk, insya-Allah badan kita akan sangat sihat dan kita nak suka untuk sharing. Kita tak ada banyak masalah, kita tak stres kan. Bila kita stres, kita tak boleh nak share dekat siapa pun. Okay, so itu kesyukuran yang pertama. Kesyukuran yang kedua is the power of 5cc. The power of 5cc, impactnya terlalu besar. Alhamdulillah, Mia one of daripada CBM yang ambil cek tahun 2022 dengan jumlah 4,300 USD. Mia rasa sangat banyak sebab kalau upline dulu dapat 3,000, Mia dapat 4,000. So maksudnya, ya Allah, dekat forever ni you tak boleh fikir yang langsung, tak boleh fikir yang you tak boleh kalahkan upline. Mesti ada peluang yang sangat besar untuk kalahkan up, even upline tau. Macam tu. So sangat-sangat best. So kena jaga 5cc sangat-sangat dengan penuh keyakinan, sebab Mia dulu pernah tak buat CC. Tak buat 5cc dan Mia bangkit dengan 5cc semula, sanggup masukkan gelang ke dalam semata-mata nak buat 5cc, sebab Mia yakin the power of 5cc sangat-sangat memberi impak yang besar. Bila kita yakin, sebab you all kena faham, kena ingat, kena pegang betul-betul 5cc adalah kunci. Once kalau you hilang kunci tu, you will never berjaya dekat forever. Okay, so mesti kena pegang 5cc betul-betul, pegang kunci dekat forever ni. Insentif yang sangat besar dekat forever, sangat-sangat best. Sebabnya, ya Allah, kalau inilah nikmat Tuhan yang kita tak boleh dustakan dekat forever ni. Okay, so pegang 5cc betul-betul. Whatever it is, you nak tergolek ke, nak terlentang ke, jangan sampai kunci you hilang. Sebab itulah sebab kenapa ramai CBM yang dapat income yang boleh jadi top income earner, yang boleh dapat cek yang besar-besar tu, sebab dia orang betul-betul pegang 5cc. Okay? Tak mudah, memang tak mudah, tapi memang banyak cabaran, tapi benda tu possible untuk kita buat. Okay, sebab orang lain dah banyak bukti boleh buat. So kenapa kita tidak? Okay, so memang banyak pengorbanan. Kena buat pengorbanan emosi, pengorbanan tenaga, kan? Okay, kalau bulan tak terlepas 5cc, so bulan ni mesti kasi settle. Percayalah yang usaha ni, apa usaha yang korang buat untuk 5cc akan pasti sangat-sangat berbaloi. Alright, so kesyukuran yang ketiga, impact dari menjadi CBM, result daripada buat forever selama lebih kurang 4 tahun daripada 2017. Okay, 2017, 2018, 2019 tidur kejap, lepas tu bangun balik 2020. Okay, ada result yang sangat besar, which is apa pun yang kita buat, kita kena aim untuk result. Okay, kita kena aim untuk result. Walaupun result tu belum besar mana pun. Okay, kena highlight. Walaupun result tu kecil je, baru berjaya buat 5cc, tapi kena highlight yang berjaya buat sale bersekian. Okay, so macam mana nak dapat result? Orang cakap, tunjukkan result. Macam mana dapat result? Okay, so how untuk dapatkan result? Mesti kena terus istiqamah, konsisten. Okay, konsisten buat apa? Beraktiviti, pergi sharing, sponsoring, servicing. Kekalkan rukun kepoh. Macam mana kita dah belajar daripada kita punya CBM yang power kan. Okay, itu adalah ilmu yang basic, yang sama je. Balik-balik itu je yang kita ulang. Okay, so selagi boleh result, maksudnya aktiviti kita belum cukup. Okay, belum cukup. Mungkin ada benda yang kita kena perbaiki balik. Mungkin dari segi apa tahu? Dari segi attitude,
dari kita punya semangat. Kadang semangat ni kejap naik, kejap turun kan. Attitude kena kasih mantap, kasih cantik. Okay, kemudian kena yakin. Keyakinan ni kena ramai orang sebenarnya tak jadi, bukan tak jadi tau, belum jadi dekat Forever ni sebab keyakinan tu masih lagi kurang. Okay, dan yang paling penting is jangan sentap. Jangan mudah sentap lah, sebab kita nak dapatkan satu result kena ada banyak advice daripada orang-orang yang pernah hadap, orang yang pernah berjaya. Jadi kita kena kuatkan semangat, terima dengan hati yang terbuka. Okay, tidak akan ada yang mengubah diri kita melainkan diri kita sendiri. Ubah persekitaran kita, ubah mindset kita, ubah keyakinan kita supaya lebih jitu lagi. Okay, so Mia nak ucapkan tahniah buat semua speakers, of course Datuk sekali untuk Kickstart yang lepas. Seriously, Kickstart yang lepas sangat-sangat memberi impact kat dalam diri Mia juga. Of course Mia harap untuk semua peserta, sebab kali ni dia berbeza. Okay, berbeza dengan pengalaman-pengalaman dan ilmu yang speakers, most of them baru-baru, lepas tu baru dapat check. Dia punya aura dia sangat-sangat berbeza. So Mia ucapkan juga tahniah kepada semua peserta yang hadir, yang memberikan komitmen daripada awal pagi sampai ke petang. Ya Allah, sangat-sangat teruja. Okay, insyaAllah Mia doakan semua orang dapat lifestyle yang sangat bahagia dekat Forever ni, hidup lebih hidup penuh keajaiban, hidup lebih bersemangat, terus capai kejayaan. Dan Mia mohon doa daripada semua orang yang ada dalam Terpayaki. Mia rasa akan lebih daripada 195 orang sekejap lagi. Okay, untuk doakan Mia settlekan next CBM dan kita berakhir raya di Bali, kita berakhir raya di ramai-ramai di Bali dan dipermudahkan urusan untuk Diu nanti. Okay, thank you so much Sifu and all. Okay, thank you. So kita ucapkan tahniah kepada Kamaria sudah platinum. Okay, Sifu nak share bila platinum memang sangat ong tau. Kalau Chinese kata memang ong. Kenapa? Because bila masa Simu platinum first anak pertama anak sulung Sifu, kita dapat F2D tau. F2D walaupun susah platinum Simu naik pentas bagi talk tau. So kita capai F2D masa first son. So second daughter pun banyak tua lah. Dia bawa banyak tua bagi kita, dan itulah bermulanya Sifu balik ke Kuantan adalah because second anak kedua Sifu pun sangat ong. So that's why kena ambil peluang inilah. Ambil peluang ini bila kita ada pregnant, maksudnya ada rezeki datang. So ambil peluang ini, mungkin dia akan capai lagi tinggi, CBM lagi tinggi lagi. Okay, so kita sama-sama doakan. Yang penting adalah of course sehat dan juga boleh kaya. Okay, so next kita nak jemput ini EM dan CBM 2023. Michelle. Good morning Sifu, good morning semua. Sifu dengar tak sebab I tengah pakai speaker. Tak boleh start video. Sifu boleh dengar? Boleh. Okay, so good morning semua. Akhirnya nampak muka saya dah. Alright, so hari ini memang terima kasih kepada Sifu sebab sudi bagi peluang Michelle buat sharing. Michelle sudah bukan kata bangun reborn. Sebab sudah tak nak jadi CCTV. Sometimes memang kita rasa kita nak masuk Terpayaki tapi somehow mungkin ada jumpa prospek. Itu is okay lah, still consider is okay. Tapi kalau boleh, try jangan buat appointment masa Terpayaki adalah sebab Terpayaki ni adalah satu channel untuk kita boleh dengar sharing daripada yang semua eagle-eagle yang lain, orang-orang yang berjaya. Dan keduanya saya nak thank you kepada Sifu Sean sebab sudi bagi peluang untuk Michelle pada 18 Mei untuk jadi MC. Lantaklah you rasa muka ni lagi jadi MC. Tak kisah. Asalkan saya ada peluang, saya boleh belajar nak bercakap in public. Okay, tak kisah I tersilap ke macam mana pun. You tahu tak, bila you jadi MC, you akan lebih kepada involve, you know. Macam Sifu cakap semalam, you join untuk meeting saja ke you involve.
Okay, you join saja boleh lah, buka, lepas tu you duduk sana sambil main handphone, tak ada orang kisah, tak ada orang nampak. Tapi adakah anda sendiri dapat belajar dari apa yang awak join? Okay, kalau involve tu lain tau, you akan dengar. You akan dengar baik-baik, betul tak ni speaker ni nak cakap macam mana, speaker ni nak sharing apa, and then you bagi feedback. Jangan biarlah speaker tu shock sendiri cakap seorang rasa kesian tau. Macam I jadi MC pun, I selalu cakap, kalau boleh dengar tu tolong bagi respon. Kalau tak, saya rasa saya cakap seorang je, semua orang macam je tak layan. You tahu tak perasaan kalau seorang MC pun rasa macam tu, apa lagi lah untuk seorang speaker. Okay, so satu yang sangat small thing. Adakah anda semua sudah lipat selimut hari ini? Apa maksud dia? Kalau orang yang pernah dengar tahulah, kalau yang tak tahu tak join tu rugi. Sebab apa? Gridmon ada cakap, if you want to success in life, start from doing small thing. If you can do small thing right, you can do a great thing. Benda ni sampai I share dekat I punya Facebook, and semua orang nampak. Kalau nak berjaya tu bukan kata saya mimpi fikir saja I nak berjaya, tapi barang yang kecil-kecil pun kita tak buat. Barang kecil tu termasuk apa? Macam Michelle sekarang, hi, good morning Kak Syah. So macam Michelle sekarang kan, I kata cabaran apa yang Michelle hadapi. Hari ini holiday dekat Pahang. Anak-anak 3 orang semua tak ada pergi daycare, tak pergi sekolah semua. Dan Michelle dengan Aaron kena jaga anak. Tapi ini walaupun cabaran, tapi itu adalah satu dorongan juga untuk kita tahu. Saya tak boleh jumpa prospek sekali dengan anak. So biarlah Aaron pergi jumpa, Aaron pergi arrange yang dia pergi kerja yang luar punya. Dan Michelle buat apa? Michelle buat consistent punya barang. Every day, make sure you post something related with your career. Jangan post barang-barang yang joke lah, berita-berita pasal artis lah. Itu tak guna punya barang. Joke boleh once a while, okay. Tapi you nak orang nampak, betul ke Michelle ni buat forever, sekejap forever lah, sekejap boost lah, sekejap ni lah, sekejap tu. No, sekarang ni semua orang nampak Michelle dah, you punya forever buat macam mana ah? You okay ah? Ya, walaupun sekarang Michelle dengan Aaron adalah dekat keadaan yang tengah mendaki gunung. Tengah nak up. Memang susah tau. You jangan rasa, Michelle seorang manager gaji mesti 10,000 satu bulan. Sebab sekarang ni, kita nak maintain tu bukan tak mungkin. Mungkin. Tapi all the way you nak capai gaji 10,000, 20,000 ke 100,000 tu, you memang akan menghadapi pelbagai cabaran. Itu beluncas nak jadi ramah-ramah pun dia memang go through a lot of changes, you know. Bukan kata beluncas tonton makan daun pom jadi ramah-ramah. Tak, dia akan go through a lot of thing, a lot of risiko ke, cabaran ke. Asalkan you have to maintain. So you kena buat kerja yang berpatutan. Contohnya itu 5 cc you mesti pegang kuat. And then sekurang-kurangnya lah you post you share you punya produk dekat Facebook ke, Instagram ke, dekat multimedia. Sebab sekarang semua orang siapa yang tak main handphone setiap hari, I tak percayalah. Okay, so apa lagi cabaran yang kedua, contoh kata sekarang kita selalu nak keluar, nak outstation. Memang Michelle target bukan saja I bukan laba-laba, I bukan spider. Sebab I bukan duduk satu tempat saja. I mesti keluar ke tempat yang lebih jauh supaya saya boleh jumpa dengan lebih ramai orang, dapat lebih banyak punya experience, pengalaman, knowledge semua. Dan kalau macam ni lah cuti-cuti ke, saya punya anak semua terpaksa ikut Michelle. Sebab saya bukan macam sometimes ada yang lebih bertuah, mak mertua ke, ibu ke boleh tolong jaga anak. Michelle tak ada. Sebab mak Michelle pun bekerja. Mak mertua pun dekat Kuala Terengganu. That's why I terpaksa bawa anak saya semua follow the trip. Dan biarlah mereka tidur dalam kereta ke apa ke, kadang-kadang panas pun, dan mereka just duduk sana tunggu je. Okay, itu cabaran yang memang Michelle rasa susah sekarang daripada susah in future. Sian ku hou tian, kita Cina ada satu pepatah. You makan yang barang yang pahit dulu, baru you makan sampai yang manis. You jangan try yang manis sedap, lepas tu makin pahit, you akan I punya hidup macam jadi terbalik dah. Okay, kita mesti nak ambil barang yang susah dulu, baru pergi yang senang. That's the life. Sebab I percaya Sifu pun go through a lot dari
memang from bottom baru Sifu boleh naik sampai tinggi dan tinggi dan tinggi lagi. So, satu lagi yang sangat penting sebab Michelle dengan anda semua manusia yang biasa. Okay, selalu memang ada barang-barang yang negatif berlaku, ayat-ayat negatif yang berlaku. Okay, so abaikan saja. Ini yang Michelle kena selalu remind diri saya, abaikan yang negatif. Walaupun yelah kadang-kadang muka kita tak sedap jugalah, Allah orang ni cakap macam tu. Betul-betul, ni nak jadi prospek dah. Tapi tiba-tiba, Michelle tak nak dulu. Reject tu kan, you anggap itu batu bata yang licingkan kita punya perjalanan, okay? Sebab depan kita tak tahu kita ada kolam ke ada sungai. So all this kind of rejection adalah batu yang membolehkan awak langkah ke depan lagi. So itu saja Michelle nak sharing. Dan saya tengok saya sekarang ni mengada tau EM and CBM to the 2023. I tak kisah sebab inilah saya punya target. I nak buat, kalau saya tak tulis saya akan lupa diri. Saya akan terbang. Okay. So kena depan saya punya whiteboard yang depan meja saya sekarang ni sudah tulis apa yang saya nak. Dekat ini Zoom pun. Okay. Tulis, tunjuk orang. Jangan takut. Biarlah orang cakap, mimpi lah mimpi. Tak apa, bila nanti saya punya mimpi tercapai tu, menyesal kau. Okay. Thank you Sifu dan Michelle. Harapkan doakan anda semua berjaya dan capaikan you punya target-target and then sales tu every day go on, ada sales setiap hari. Dan Michelle pun harap anda semua doakan Michelle supaya jangan cakap saja, bergerak bagi I nak tengok ramai orang sudah boleh capai, Michelle pun nak capai. Okay, itu saja Sifu. Thank you so much. Okay, thank you. Yes. So kita semua tahu kejayaan yang besar bermula dengan impian yang besar. So orang yang tanpa impian memang susah nak capai kejayaan. So bila you nampak bagaimana kita bina impian, iaitu kita mesti kena visualization. Kena sentiasa nampak you punya target di depan. Macam dulu Sifu mana-mana pun nampak kereta, beg, pintu rumah, tepi katil, semua you nampak Sifu punya impian tau. Semua apa yang kita nak, macam EM dan CBM 2023 sangat jelas. So di mana-mana masuk Zoom sudah nampak. Itu adalah satu tabiat yang baik. Anda semua boleh ikut. Okay. So kita thank you Michelle sharing dan kita sama-sama doakan Michelle dengan tim tahun ini boleh sumbang CBM dan Eagle Manager kepada BOI. Okay. So next kita teruskan dengan Farah Syahira. Farah ada? Ada. Hai Sifu. Okay, sorry tak nampak gambar sebab saya tengah buat kerja rumah sebenarnya pagi. Belum siap lagi. Sifu, banyak kesyukuran saya pagi ni. Sangat-sangat banyak tau. Sebabnya saya baru lepas sihat daripada demam. Sedemam kali ni sangat-sangat lama, 2 minggu. Aduh, saya sendiri pun apa hal aku boleh macam ni. Dengan nasib baiklah ada juga aloe vera ni kan. Saya makan, alhamdulillah. So, Sifu, pagi ni saya nak share satu kejutan untuk diri saya dan untuk semua juga sebenarnya. Anak saya diuji dengan penyakit HFMD. Baru 2 hari lah saya tengok. Semalam saya tengok apa hal lah kulit anak aku ni macam ni. So, tengok search, cuba research dekat Google apa semua. Tengok, dalam mulut, tangan, tapak kaki. Ini dah tanda-tanda betul. Jadinya saya pergi hospital semalam. Hospital cakap apa tau. Dia cakap benda yang buatkan otak saya macam terkedus sekejap. Sebab dia kata benda ni tak ada ubat melainkan tunggu masa je. Macam chicken pox macam tu lah. Dia akan bagi masa 1 week untuk benda ni sembuh. Saya kata alamak kalau macam ni memang anak saya meraung siang malam lah sebab panas. Sebab benda ni dia rasa panas, pedih, gatal. Saya sendiri pun tak sampai hati nak tengok dia. Macam ni asyik menangis. Dia makan tak mau. Semua tak mau. Jadinya saya balik daripada hospital semalam, saya tengok ubat gigi aloe vera ni. Saya kata dekat diri saya, andai kata aku gabungkan air dengan ubat gigi ni, campur, saya kacau dia sampai sebati kedua-dua bahan ni, saya sapu dekat badan anak saya. Dan betul-betul buat Sifu. Betul-betul buat. Dan saya tengok anak saya boleh tidur lena. Cuma dalam mulut sajalah dia tak boleh. Sebab dia pantang orang buka mulut dia. Memang saya tak boleh buat yang tu. Jadinya saya sapu seluruh badan dia. So far alhamdulillah Sifu semalam dia boleh tidur lena dengan saya
Saya sekali pun memang tak sedap. Bangun-bangun pagi, sekali lagi saya dapat kejutan, saya tengok biji-biji yang ada air dekat kaki, tapak tangan dia tu kan. Dah kecut. Saya sendiri kata, ubat gigi ni betul-betul berfungsi. Saya sendiri pun bagi tahu dekat mak saya. Mak saya tanya, apa ubat yang awak pakai? Saya kata, ini ubat gigi ni. Orang kata ubat gigi ni macam biasa. Saya kata, betul. Memang betul, tapi cuba pakai. So, pagi ni nasib baik hari tu saya beli 3 tube. Dan pagi ni saya bagi 1 dekat mak saya. Kasih dia sapu dekat gusi dia. Yang gusi dia ada masalah nanah tu kan. Saya kasih dia sapu. Lepas tu, mak saya kata sedap. Tapi saya kata cuba tengok petang ni atau esok atau lusa. Macam mana perkembangan dia. So inilah yang saya nak share pada semua. Pada anak-anak yang atau sesiapa yang dapat jangkitan HFMD, ubat gigi ni amat berguna daripada ubat-ubat hospital sebenarnya. Saya tak tahu ubat ni ada antiseptik dan segala bagai itulah. Dan saya tanya saya punya sifu upline Kak Lela tu, dia kata bagus Ira sebab sebenarnya ubat gigi ni ada bermacam-macam. Cuma saya je yang tak ambil tahu. Dan saya nak bagi tahu untuk semualah. Ubat gigi ni sangat-sangat bergunalah untuk segala penyakit kulit, dia sejukkan kulit. Lepas tu contoh kan, jerawat dekat muka. Saya pun cuba pakai sebab saya tiba-tiba muncul jerawat pagi ni, saya cuba pakai. Sedap, sejuk, rasa selesa jerawat tu. Memang saya tak tahulah nak cakap macam mana. Dan Kak Lela cakap, okay Ira macam ni, cuba you masuk Teppanyaki pagi ni, you bagi sharekan semua pada semua orang pasal result yang you dapat ni. You tengok reaksi Sifu dengan semua orang. Itu sajalah Sifu sebab saya pun banyak lagi kerja rumah yang nak kena buat sebab itulah sebelum anak saya bangun, baik saya kejar semua. Okay, Sifu. Okay, thank you. Wah. So pagi ini kita dapat satu testimoni ya, bagus untuk ubat gigi, nampak? So sebenarnya ubat gigi ramai ingat hanya untuk gosok gigi. You tak tahu dalam ubat gigi sebenarnya dia ada keajaiban, dia ada aloe vera dengan propolis. So you boleh sapu kalau tempat yang sakit gatal, sebenarnya you boleh sapu dengan ubat gigi. Untuk dalam mulut sebenarnya macam Bel ada nampak, Bel ada share. You minum peach peach itu untuk kesihatan mulut tau. You kalau kanak-kanak biasanya dia sukalah. Dia suka minum aloe peach. You boleh cuba juga aloe peach. Dia akan lebih cepat lagi boleh sembuh. Okay, so kita sama-sama doakan anak cepat sembuh dan kena kuatkan sendiri pun kena kuat. Kena boleh buat forever dengan baik. Okay, so next kita teruskan dengan Kak Hasya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi-pagi. Pagi ni saya kat rumah anak. Tak boleh buka video lah Sifu. Lain tak berapa clear. Alhamdulillah pagi ni syukur alhamdulillah keadaan kesihatan masih sihat, diberi bernafas. Akan nak share daripada ubat gigi tadi memang bagus. Sebab kawan-kawan akak, anak dia memang ada kena penyakit ni lah. Akak syarekan ubat gigi dengan aloe gel. Lagi satu Sifu, akak pun air raya ni pun keadaan tak berapa sihat sebab terlalu banyak makan kuih raya kan. Makan manis-manis. Gula pun apa lagi naik lah. Jadi akak tak lepaskan daripada produk aloe vera. Semua akak makan. Aloe peach. Semua akak makan. Yang utamanya kita makan propolis lah. Untuk kuman kan. Propolis dengan RTC itu memang penting untuk orang kecil manis. Nampak alhamdulillah lah kesihatan makin kata bertenaga lah walaupun gula tinggi kan. Selalu orang kalau gula tinggi dia mau tidur je, badan letih. Tak boleh buat kerja. Tapi akak alhamdulillah. Setakat ni boleh bagi bekerja dan boleh lagi bercakap Sifu. Boleh share lagi. Siapa-siapa yang akak akan jumpa akak share. Apa-apa produk yang kita perlu gunakan. Lagi satu Sifu, akak terharulah dengan hari tu kita dengan si Mary. Dia punya cabaran tu memang orang kata terberasi lah saya
Akak dengar dia punya cabaran dia kan, walaupun dia duduk orang kata jauh daripada pengalaman nak pergi buat demo pun kena naik menyeberang sungai kan. Tapi cabaran dia memang kuatlah kerana semangat dia, dia berjaya apa yang dia nak. Itulah satu cabaran yang kita kena ikut kepada CBM Mary. Walaupun dia duduk pengalaman, tempat pengalaman tapi dia boleh buat. Macam kita dah senang-senang je pakai online, pakai pakai online, tak payah nak pergi menyeberang sungai, apa kita nak buat demo pun dah senang sekarang kan. Dekat online pun kita boleh buat demo. Tapi dengan cabaran CBM Mary tu memang kita kena ikutlah, kena buat. Dia boleh buat, kita yang paling senang dah. Orang kata semua yang dah ada ni boleh buat, kita kena buat lah. Itu je lah. Akak dapat dalam Gitstar tu banyak jugalah cabaran-cabaran dan ilmu-ilmu daripada speaker-speaker, sipu-sipu yang memberi pengalaman masing-masing kan. Juga sipu punya video akak ada tengoklah hari tu sebab tak dapat tengok sampai habis. Tengok sampai habis tapi tak berapa jelas kata-kata sipu tu. Cuma dengar macam sebab line tak berapa clear. Jadi akak ambil balik lah dia punya video yang sipu punya. Akak buka balik dan dengar apa yang sipu cakap tentang banyak-banyak pengalaman dalam Forever lah untuk berjaya. Itu je lah sipu. Akak minta doakan semuanya dalam ni, doakan akak pegang 5 sisi tu kuat-kuat. Itulah kata CBN Kamaria, kunci kita. Kunci Forever. Kalau kita tak ada kunci, kita tak boleh buka pintu kan. Macam gitulah. Terima kasih Sipu. Okay, thank you. Sama. Akak lagi satu akan nak share. Ni satu nak dokongkan saya punya mak. Akak punya mak. Dah lama dia angkat tangan tapi tak dapat-dapat. Saya akan nak panggil Salma Jamil. Ada tak Salma Jamil? Ada, dia ada dalam ni. Dia nak share. Ya, sama ada, sama. Salma Jamil. Ada. Tak ada Ada. Dia ada tapi dia pun keadaan tak berapa sihat tu. Okeylah Sipu, dia pun tak. Okey. Tak respon, tak respon. Okey, tak apa. Okey, thank you. Okey, so thank you Kak Asia sharing. Kita doa sama cepat sembuh. Kalau tak sihat, cepat sembuh. Okey. Dan teruskan usaha sampai jadi jaga kita punya kunci betul. Kak Asia cakap. So next, okay, kita continue dengan Purnama Karyon. Ada? Okay, kena unmute tak dengar. Okay. Boleh dengar Datuk? Okay, boleh. Okay. Assalamualaikum and good morning semua. Morning. Okay, Purnama pun nak share beberapa kesyukuran. Okay, sebelum ni kali ketiga sudah tahu buat sharing dekat Tenpayaki. Okay, for the first time and second time tidak ada video tahu. So tak best lah kan, tak boleh nampak face to face. And then baru-baru ni Purnama beli handphone baru. Okay, beli handphone baru. So okay, alhamdulillah dapat tengok masuk Tenpayaki face to face macam ni. Baru rasa hebat kan. Okay. Purnama nak sharing lah. Okay, alhamdulillah baru-baru ni kita ada kickstart. Okay, alhamdulillah Purnama dapat masuk kickstart and dapat bawa Purnama punya tim jugalah. Walaupun cuma seorang saja yang respon masuk kickstart, tapi alhamdulillah sebab at least Purnama dapat pujuk mereka. Sebab kalau kita tak masuk kickstart memang sangat-sangat rugilah. Sebab kali ni memang macam rasa lain sikit kan Datuk. Datuk lagi sharing okey macam mana Datuk sharing ilmu, handle wang beranakkan wang. Dekat luar kata mereka ilmu ni kena bayar tahu, mahal, tapi Datuk ajar kita free. Macam tu. So sangat-sangat seronoklah.
Lepas tu apa yang Purnama nampak masa dorang buat sharing, speaker-speaker kita, lot of them macam Abang Syarul, Papa Berry, Mary dan ada seorang lagi. So apa yang mereka banyak sharingkan sebab mereka waktu Kickstart tu mereka banyak cerita mengenai mereka punya pengalaman sendiri kan. So most of them cerita pasal duplication and leverage, and then dorang cerita pasal sharing and demo. Macam mana powerfulnya bila kita buat sharing dan juga kita buat demo. Macam Mary kan, tengok dalam 4 bulan saja Mary boleh buat big amount macam tu. Kalau Purnama yang dapat amount macam tu, tak tahu mau cakap apa kan. So semua tu bermula daripada sharing dan demo. Dan satu lagi yang ditekankan pada masa Kickstart tu adalah sebab kita mesti love and use product. Okay? Mengenai guna produk ni Datuk, Purnama mau sharingkan. Baru-baru ni Purnama dah kena sakit pinggang. Mungkin sebab Purnama kasih reduce sedikit lah minum ABG sebab Purnama memang amalkan ABG, Nectar and Pomestin as well. Tapi mungkin Purnama selalu maklumlah hari raya kan, so kita makan banyak-banyak, so lupa lah pasal suplemen ni. Ni jadi Allah nak ingatkan Purnama lah supaya konsisten macam gitu. So Purnama kena sakit pinggang sampai mau bergerak ke kiri dan ke kanan, Purnama sampai menjerit tahu sebab ada sakit di bagian belakang tu menyebabkan Purnama tidak dapat bergerak dengan lincah seperti biasa. So Purnama terus ingat minum Nectar dan juga ABG, minum banyak-banyak kuantiti, setengah botol tahu. So waktu malam tu Purnama dapat tidur dengan selesanya. So besoknya Purnama minum lagi kuantiti yang banyak juga. Within 2 days, okay, within 2 days tu Purnama dapat bergerak dengan lincah balik tahu. Alhamdulillah. So maksudnya produk Forever kita ni memang sangat-sangat best. Purnama kalau sakit apa-apa pun, Purnama akan banyakkan kuantiti minum produk Forever tu. Datuk boleh dengar tak? Boleh. Okay. Boleh dengar. Jadi, alhamdulillah. Takut nanti Purnama cakap sendiri pula. Okey Datuk. Kemudian Purnama juga nak sharing. Purnama sangat gembira sebab bulan lalu alhamdulillah dapat bawa tim merasa bonus masing-masing. Walaupun it's only a small amount, but this is the progress to earn a big amount. Is it Datuk? Dari amount yang kecil tu, so nanti akan menjadi besar. Tapi yang Purnama seronok sebab walaupun mereka baru sebulan jadi VIP, tapi dia boleh earn almost 1K Datuk. Jadi macam Purnama rasa, wah seronoknya baru sebulan join tapi boleh rasa 1K sudah. So insyaAllah kami pun mau jadi macam macam baru-baru ni kan, macam Datuk, seronok pergi enjoy. Enjoy holiday. Semua tu Forever tanggung free. So kami pun nak rasa macam tu Datuk. Jadi macam Kak Miza, Kak Lila, Kak Rawani, Kak Azhar, so pergi cuti sekaligus. Kami pun nak bawa tim Sabah pun macam tu juga Datuk. Then yang terakhir Purnama nak sampaikan, Purnama nak minta doa pada semua manusia ajaib dalam Tanpa Yaki hari ni. Tolong doakan Purnama supaya Purnama boleh capai 75cc this coming June. Please. Okay, that's all Datuk. Okay, thank you. Okay, thank you. Wah. So kita sama-sama doakan ini satu target yang bagus, yang sangat jelas, sangat straightforward. Okay. So kena biasa dengan Zoom. Kita memang check up dengan banyak CCTV di sini. Okay. Okay. So next kita nak jemput kita punya world class host. Ini host cepat lah. Host live interview global dan Kickstart. Yes. Our princess Juraida. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi Sifu. Hari ni semangatlah Sifu. Sebabnya sepanjang minggu daripada 10 Sifu pergi awal lagi kan kat Global Rally. So sampailah ke semalam Kickstart, memang panas je Sifu. Okay, so first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada semua CBM yang buat sharing pada live Zoom interview hari itu, kerana banyak sangat tips yang saya dapat. Of course kepada semua juga, okay, especially Sifu lah, sebab Sifu aturkan semua benda tu untuk jadi lebih baik lagi.
Okay, and then ditambah pula dengan kickstart yang semalam kita ramai-ramai, semalam pula dah, hari Sabtu ramai-ramai kita berkumpul. Satu rekod yang baik lagi Sifu kan, daripada first kickstart yang lalu, dan 90% orang bertahan, peserta bertahan. Terima kasih kepada terima kasih kepada semua speaker yang sharing daripada hati dengan tips-tips yang hebat. Okay, saya nak ucapkan tahniah kepada saya punya anak didik Mary dan juga CBM Izzati. You all did the best, among the best bagi saya lah. Okay, and then terima kasih Sifu sebab bagi peluang untuk saya jadi MC dalam Kickstart juga. Selalu Sifu bagi peluang untuk saya dan saya akan grab bila-bila masa saja. Okay, and then saya nak share sikit Sifu. Bila Sifu hantar dekat saya Sifu punya tee up pagi tu, saya baca, saya dah menangis Sifu. That's why petang tu saya terpaksa kontrol, saya buat macam happy Sifu. Sebab apa? Setiap tee up yang saya baca tentang Sifu, of course first berkenaan dengan Sifu sendiri, tetapi kebanyakan tee up sampai ke bawah tu adalah berkenaan bagaimana Sifu melahirkan lebih ramai leader, melahirkan lebih ramai insan-insan yang hebat di dalam BOI untuk membantu lebih ramai orang. Itu yang saya sedih Sifu. Sedih gembira lah Sifu sebab saya kata banyaknya Sifu punya tee up ni berkenaan dengan how to build your team, how to build more leaders that bagi value yang banyak. InsyaAllah semoga saya dapat menjadi seperti Sifu. Okay, and then terima kasih tadi Michelle. Bila saya dengar dia tentang lipat selimut tu kan Sifu, okay. Maknanya jangan biar saja selimut tu biar macam tu saja, kita pun asyik nak tidur je. Maknanya bila kita lipat selimut tu, maksudnya kita dah bangun, kita dah bersiap sedia untuk kita berjuang di hari tersebut. Okay, and then last but not least daripada saya Sifu, sebab semalam pun I berkumpul dengan tim Rich Academy di Eagle Nest, dapat lagi ilmu daripada JLTU Sedida, dan insyaAllah semoga ilmu tu dah akan dapat saya sampaikan juga kepada semua yang ada di masa akan datang. Okay, first kali untuk diri saya dan diri semua, tak kira betapa susah pun cabaran kita pasti akan dapat lakukan. Okay, yang penting jika anda dah cuba tapi gagal, tahniah, beri tepukan pada diri sendiri. Sebab apa? Ramai lagi orang yang tak pernah mencuba pun, dan kita hanya teruskan berusaha, insya-Allah kejayaan akan tercapai buat kita semua. Okey, itu saja Sifu. Doakan saya CBM dan Eagle Manager pada tahun ni dan lebih ramai lagi untuk menyumbang kepada BO International supaya tercapai kita punya target 100 dan 150 Eagle Manager tahun ni. Amin. Okay, thank you. So Sifu tunggu kita punya new CBM. Okay. So next kita move on to Suhana Narawi. Suhana ada? Suhana ada tak? Suhana tak dengar, kena unmute. Boleh? Okay, kalau tak ada kita teruskan ke ada. Okay. Boleh buka suara? Okay. Boleh. Yes. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yes. Saya Suhana binti Muhammad Narawi. Saya bersyukur hari ini masih diberi nafas lagi untuk bersama dengan orang-orang yang tersayang. Bersyukur sangat dijumpakan dengan Forever. Dapat duduk dalam circle yang positif. Saya baru 2 minggu join. Dan hari ini saya nak VIP kan diri saya. Wow. Dan paling best sekali, syukur sebab saya VIP guna duit orang. Okay, syukur sangat-sangat saya dapat join Kickstart hari Sabtu lepas ya. Sebenarnya tak senang duduk dibuatnya Bila dengar pengalaman mentor-mentor hebat, sangat-sangat terinspirasi bila dengar mereka bercakap tentang skill closing, skill dapatkan productivity, tingkatkan sales. Terbakar juga lah rasanya bila tengok mentor-mentor kita, dia punya income memang dahsyat pada saya lah. Tak sangka ada juga mentor-mentor yang bermula dengan rasa tak ada keyakinan diri, macam saya lah. Saya ni seorang yang
memang tak ada keyakinan sebenarnya nak berhadapan dengan orang. Malu nak bercakap depan orang, tak pandai, segala macam tak lah memang ada pada saya ni. Macam semalam Kak Mizah tu suruh saya bercakap pun, rasa muka, ekspresi tu macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya saya tengah menggigil. Nak bercakap tu menggigil, nak touch handphone tu tak boleh sebenarnya, tangan dah menggigil. Lepas tu saya punya mentor Kak Azhar kata nak jadi orang yang berjaya kena ikut orang yang berjaya. Tak boleh cakap tidak, tak boleh cakap tak nak, pecahkan semua tembok yang ada. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat dalam Kickstart 2 hari lepas. Harap sangat-sangat saya dapat jadi macam Kak Azhar, macam mentor yang lain lah. Berjaya macam dia, income pun macam dia, tapi yang penting semangat dan istiqamah lah macam dia. Doakan saya ya, insya-Allah. Saya belum ada pengalaman banyak, jadi tak banyaklah saya boleh bercakap. Itu je yang saya ada. Okay, terima kasih banyak. Okay, thank you. Wah. So, Sifu rasa ini first time novice customer angkat tangan sharing dalam teppanyaki. Wah, memang hebat lah. Bagi anda semua ada 235 orang di sini. Jangan jadi CCTV lagi ya. You tengok ini novice customer saja pun berani angkat tangan buat sharing. So kena cepat bertindak. Okay, kena share. Ambil peluang untuk share dekat teppanyaki. So thank you Suhana dan doakan kita sama-sama doakan Suhana berjaya. Sifu tahu dia dari Puki Waha lagi. Wah, Puki Waha memang pakar lahirkan jutawan. So kita doakan Suhana pun boleh jadi jutawan dari Puki Waha. So next. Okay, next kita nak teruskan dengan yes. Kok Sun. Our first timer CBM. Ada Kok Sun? Tak dengar kena unmute Ada tak? So kalau tak ada, okay, kita teruskan dengan yes. Kita punya SEPCM. Najia. Najia ada? Ada. Okay. Okay. Mana kamera ni? Okay, hai semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Sifu? So Sifu, alhamdulillah. Sebenarnya, macam ni Sifu. Hari ni 23 hari bulan 5, 7 tahun dulu Sifu, 7 tahun dulu. Waktu ni lah, dekat sini lah Sifu, dekat center Pelangi ni Sifu. Najah masa tu datang sini semata-mata sebab rasa nak tahu sangat apa benda bisnes ni dan nak capaikan hajat mak yang kerja manis tak turun tu. So Sifu, apa yang berlaku dengan belum sign up apa-apa, tiba-tiba dengar business preview Sifu. Najah terus sign up VIP dan dengan rasa macam gelonjohnya Najah pujuk kakak untuk sign up VIP juga. Tapi bukan Kak Miza lah masa tu Sifu. So dalam masa 1 hari, bayangkan Sifu, kita belum sign up tiba-tiba dengar business preview terus tak boleh tidur sebab masa tu Sifu Najah pelik. Najah dah cuba macam-macam bisnes Sifu. Pernah buka kedai runcit, pernah niaga pasar malam, pernah jadi kontraktor. Bila nak dapat 1 juta ni Sifu, tak dapat. Lepas tu apa berlaku? Najah tak boleh tidur. Betul ke orang buat forever ni, buat part time, income dia sebulan, setahun gaji Najah masa logistik tu. Rasa macam nak menangis Sifu. Biar betik, kita rasa susah payah dah ni. Rasa betul-betul dah kerja keras dah. Tapi tak capai 1 juta. Sebab apa? Itulah platform kita tak menggandakan masa, tak menggandakan income. Itu satu. So nak ucap syukur banyak-banyak dah 7 tahun Allah pilih dekat sini. Mudah-mudahan setia sampai bila-bila dan boleh melahirkan ramai lagi jutawan-jutawan bahagia-bahagia je. Itu satu, nak share kesyukuran. Alhamdulillah dah 7 tahun. Okay. Yang kedua, tak sangka Sifu dah bisnes banyak-banyak. Rupanya dekat forever lah yang rasa baru rasa macam ni 1 juta. 3 tahun 9 bulan sahaja ya Allah. Dengan masa tu tak pandai sangat pun, cuma kita tahu, kita rasa ada rasa ingin tahu dan kita rasa nak buat, aku nak juga, tak kira aku nak juga macam mana lidah aku dapat. So dengan rasa macam gila nak buat juga, nak capai juga, kita fokus kita fokus gerak kerja tu, memang dapat Sifu. 3 tahun 9 bulan, 1 juta. Sekarang mudah-mudahan 1 tahun lebih 1 juta. Masya Allah. So yang kedua, kesyukuran kedua itulah
nak sharenya kat Forever ni gila-gila sikit je pun sebenarnya boleh dah dapat 1 juta. Rasa dah macam mana 1 juta tu. Yang ketiga, alhamdulillah Sifu dah settle bayar habis, dah dapat geran untuk kereta pertama Najah, yang kereta Hilux tu. Dulu masa berniaga Forever kita gunakan apa yang ada. Ingat Sifu ajar kan, kita guna apa yang ada. So masa tu Najah ada kereta pinjam, bayar tiap-tiap bulan, bayar atas nama orang lah. Dan rezeki 2016, Najah join 2015 Forever, 2016 dah cuba-cuba nak ambil kereta sebab kita duduk kat estate, naik Myvi masa tu dengan seorang-seorang kan, suami kerja estate. So kita rasa agak menyeramkan kalau masuk estate kan malam-malam kan. So Najah buat apa? Najah fikir aku nak cari satu kenderaan yang boleh buat bukan sahaja untuk kita gunakan seharian tapi nak generate business. Bila kita nak generate business, nak run business, bila kita ada kenderaan yang selesa yang besar, memang cepat-cepat boleh generate income lah. So Najah ambil Hilux. Bila ambil Hilux ni, memang banyak benda lah kita boleh buat. Boleh masuk kebun, boleh berjalan. So Alhamdulillah, dah settle lah Sifu. Maksudnya dah 6 tahun dah settle dah Hilux. Itu kesyukuran ketiga. Dan tak bersyukur juga lagi. Hari ni Alhamdulillah kita sign lagi. Alhamdulillah Sifu. Rezeki betul tau. Sifu aja buat dream board kan. Buat je lah. So Najah buat dream board. Nak rumah sekian-sekian. Depan tasik, corner lot. Dekat satu, kalau dekat Pasir Gudang ni Sifu, dia ada satu tempat memang orang kata orang have tau kat situ tau. So berangan lah. Seronoknya kalau dapat dekat Taman Bukit Dahlia ni. So Alhamdulillah sebab kita berniaga Forever kan. Income pun cepat dapat. Kita boleh dapat satu rumah yang orang kata insyaAllah dekat center lah, senang kita nak coaching orang kat situ ke, kita nak bergerak ke mana-mana kat situ center dia. So dapat, dah sign lawyer SPA semua, tinggal tunggu sebulan lagi insyaAllah dapat kunci. Dan yang terakhir Najah nak share kenapa tiba-tiba sebenarnya 2-3 tahun lepas ni kita macam blur-blur. Memang Sifu banyak dah ajar sistem apa semua, tapi oleh kerana kita tak buat, kita akan stuck, kita akan blur. So apa yang Najah buat, Najah mulakan dengan langkah pertama tu dulu Najah repair. Apa dia? Langkah pertama nak berjaya kat Forever, listing name listing tu. Memang power Sifu. Najah tulis satu-satu nama, apa dia punya Facebook, apa dia punya hot button dia, lepas tu follow up, apa result dia. So bila Najah buat tu tak sampai 30-40 orang, ya Allah menderu-deru orang baru Najah boleh buat GP. Dalam seminggu mesti cikai-cikai pun 2-3 orang Najah boleh buat GP. So tolong siapa yang rasa start dah tak tahu nak buat apa, rasa macam dah tak ada orang, dah tepu, tolong kita punya listing name tu buat balik. Jangan kata tak ada orang nak tulis dalam listing name tu. Sangat-sangat penting. Memang benda tu memang ajaib sangat. Okay, sebab baru-baru ni balik touchdown je dekat Abu Dhabi, terus dapat GP kan 2 orang yang memang eagle. So doakan Najah boleh bantu kakak tu, dah 30 tahun polis dan dia boleh nak berniaga dan dia rasa macam suka sangat tahu tentang Forever. Dan orang yang sebelah dia tu buat bekam juga, dan dia rupanya Sifu dia tengah tercari-cari suplemen untuk letak kat kedai dia. Ya Allah, sebab itulah yang Najah nak share tips penting ni. Najah rasa listing name tu buat betul-betul. Lepas tu kita memang kena ada tindakan. Dia tak boleh belajar je, mesti ada tindakan. Bila ada tindakan, ada result baru, kita rasa semangat lah macam. So terima kasih banyak Sifu, didik Najah dah 7 tahun. Doakan Najah boleh bagi Sifu gembira lagi, bagi kawan-kawan gembira lagi, lahirkan ramai lagi CBM. So Najah doakan semua yang ada kat dalam Tempayaki, hari ni tetap berjaya, tetap kuat semangat, buat GEP, belasah GEP banyak-banyak. Dan jangan lupa besok malam masuk ramai-ramai, bawa 1,000-2,000 orang untuk dengar business presentation Najah 8:30 malam. Okay, Sifu, I love you. Bye. Okay, thank you. Wah. So kita tengok Najah dia seorang yang sangat apa kita cakap ikut saja tau, ikut kata saja. So dia macam apa, dia tak ada ego langsung, So bila dia dengar, dia belajar, okay, dia akan ikut 100%. Itu sebab jangan hairan bila you nampak dia pencapaian dia memang luar biasa hari ini. So yang betul-betul sekarang 1 tahun boleh untung hampir 1 juta. Tak susah boleh untung 1 juta dalam 1 tahun. Okay, so okay, thank you Najah sharing dan Koksun balik. Okay, kita kasih last chance lah, kasih dia sharing balik. Okay, yes Koksun. Ada? Tak dengar? Ada. Tapi tak ambil lagi. Sorry tadi dekat tandas. Tak apa sharing. Okay, so terima kasih sebab Sifu bagi peluang lagi kepada I. So hari ini saya nak share kesyukuran I. Memang bersyukur sangat. Okay, minggu lepas
dapat pergi kepada dapat pergi sampai Abu Dhabi, dapat pergi sampai global ni, dapat kenal ramai sangat leader-leader yang sangat hebat daripada dunia ni. Dapat belajar banyak benda daripada semua leader daripada dunia ni, dan juga sangat bersyukur juga dapat juga peluang yang extend 3 hari lagi, okay, yang Tuhan kasih punya peluang, okay, untuk panjangkan I punya trip dengan satu experience yang sangat best lah. Dan juga syukur juga dekat-dekat ni, okay, I nampak, okay, apa yang I buat, okay, memang kita kena lead by example. Sebab semalam I nampak, apabila I nampak apa yang I nampak, I punya group ada yang sebab ada yang orang yang dia memang introvert punya, ada extrovert juga ada. So I nampak ada salah satu daripada I punya team, nama dia Bun. Dia buat apa dah? Dia buat dia naik itu train daripada KL sampai Penang. Dia boleh dapat kenal kawan dekat tepi. Dia padahalnya dalam apa yang I punya ingatan, dia sangat introvert punya. So saya fikir balik, kenapa dia tiba-tiba kenapa dia boleh buat benda macam ni? So saya pun terfikir balik, iyalah sebab apa? Sebab sebelum ni kita pergi masa trip kita nak pergi Abu Dhabi, dekat kapal terbang kita pun I punya girlfriend Mei Chin pun dia dulu dia pun introvert. Tapi sekarang dia boleh cerita GEP dekat orang yang duduk sebelah dia dah. Wah, itu I pun terkejut, tiba-tiba dia pun angkat itu, ambil itu minta GEP dengan dia nak cerita GEP. So masa tu I ada ambil gambar. Dia lepas tu I beberapa hari lepas I ada send dalam group. Mungkin ini adalah apa yang mereka nampak. So mereka pun ikut. So apabila I nampak ini, I terfikirlah apa yang selalu Sifu cakap lah, monkey see, monkey do. So kita apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat sebaik apa yang kita buat. Lebih senang daripada kita suruh apa yang tak boleh kita buat. Kita lead by example. So mereka pun, kita kadang-kadang kita tak perlu ajar pun mereka akan terikut juga. So ini adalah salah satu benda yang memang saya kena rasa memang best sangatlah. Apabila saya nampak memang lead by example ni sangat-sangat penting. Sorry sebab sini ada itu renovation bising sikit. Okay, so dan selain tu I juga bersyukur juga, memang I nampak ada beberapa I punya tim punya member, mereka juga telah improvekan sendiri yang dulu tak pandai cakap GEP, sekarang pun mula cakap GEP. Okay, so ini adalah apa yang I punya kesyukuran. Selain itu, I ada satu berita yang bagus juga I nak umumkan, iaitu apa? Iaitu, okay, I ada satu kawan daripada universiti I, nama dia Jingjing. So dulu nak bagi tahu, dulu dia mula-mula I jumpa dia memang dia cakap I tak, you tak mau suruh I buat lah, I tak akan buat punya. Dia cakap macam tu. Okay. So selepas kalau I percaya dia, memang tak boleh percaya punya apa yang dia cakap. Sebab apa? Sebab sekarang dia buat sampai sangat crazy. Tak sampai 1 bulan pun, 2-3 minggu saja dia sudah jadi supervisor. Ini adalah berita yang sangat-sangat bagus I nak share. Sebab padahalnya dulu dia cakap I support you boleh lah. I support you saja. You jangan suruh I buat lah. So ini adalah kenapa dia boleh datang bisnes ni, sebab apa? Sebab produk kita bagus. Dia cakap support lah, sampai dia rasa rasa amazing tau kita punya produk. So sampai dia nak tahu juga bisnes ni, sampai hari ini dia buat sampai crazy, sampai hari ini dia sudah jadi supervisor. Dan bulan ni dia punya target adalah apa? Dia nak buat sampai 50 cc. Terus, okay, so kita I minta juga doa daripada semua, okay, supaya dia boleh dapat capai dia target juga.
Tak tahu dia ada dekat sini. Kalau dia ada sini, saya juga nak dukung dia, nak dukung dia keluar. Sharing sikit. Sebab dia baru saja. Okay, jadi supervisor nak juga suruh dia share dia punya perasaan dan apa yang dia telah experience dekat 2-3 minggu ini. Boleh tak? Jing ada, Jing. Sifu boleh tak? Sifu minta izin. Jing ada, Jing. Pagi semua, pagi Sifu, pagi semua business owner. Hari ini I ada dengan I VIP. Ini VIP pun dia mau fighting liao. Okay. Dia pun nampak kita fighting. Dia pun mau dapat satu business lah, dia dapat aura from kita, dan dia pun mau start fighting. So sekarang dia tiap hari jumpa saya. Tiap hari kita video call, tiap hari kita call. So perasaan dari 2 minggu ini ya, kerana last week itu Koksun I applying Koksun sudah pergi Abu Dhabi ambil cek. I terpaksa grow up sendiri. So tak boleh lah, dia tak ada, I pun kena cakap GEP mah. So I pergi tengok YouTube semua, I pergi refer semua, then I pergi cari orang. Then I dengar Sifu cakap 4 no 1 yes. I pun ikut bodoh saja. I betul-betul percaya tahu lah. 4 no 1 yes. Then I pergi sampai tepi jalan, I nampak 3 polis duduk sana. I pergi duduk, then I cakap, I mau buat demo bagi tengok boleh ya? Itu polis pun terkejut Dia cakap kita buaya tahu lah. You mau nanti kita makan you. I cakap tak apalah, I mau train, I berani mah. I boleh cakap dengan buaya. Then mereka bagi I duduk, I pun start demo, start present lah semua. Then selepas present 3 no lah, sudah 3 no mah. I ingat I banyak happy sudah 3 no nanti 1 no lagi I sudah dapat 1 yes Then I pergi lagi excited cakap lagi 2 orang 3 orang pun tak ada yes tahu lah. I sudah start suspect I apply. Jangan buat macam saya. I sudah start suspect I apply. I cakap kenapa dia tipu saya? Dia cakap 4 no 1 yes lah. Then I tak ada stop juga. I pun lagi cakap. Then malam at the same time at the same day malam satu kawan university yang tak pernah present GEP, tak pernah dengar pasal produk ini, dia tiba-tiba text I, dia cakap you bagi I package yang paling baloi. I mau dapat satu package from you. I sudah shock. I sudah terkejut Ini yes dia main dengan tiba-tiba tahu Betul-betul 4 no 1 yes nya. Then dia bukan cakap mesti you jumpa orang 1 yes lah. Mungkin you jumpa 10 orang, baru 2 orang itu bagi tahu you yes. Atau mungkin you sudah jumpa 15 orang, baru 3 orang itu bagi tahu you yes. Itu dia memang come frequent. So kita hanya perlu percaya, kita hanya perlu buat. Tiap hari buat benda yang sama. I memang tiap hari tangkap orang, I sudah cakap. Tadi pagi actually I pergi itu majlis pembandaran, I mau pergi cakap sampai I full time business. Dan selepas bincang full time business dengan dia, I tanya dia, Encik ada nak buat part time Ini income lumayan you mau tahu Then I sudah show I apply income bagi dia tengok. Ini 1 bulan 3,000, 2 bulan jadi 7,000, 3 bulan sudah jadi 10,000. Dia pun sudah shock Dia cakap, lah boleh kita bincang lagi, nanti kita buat Zoom lagi kerana dia pun masih dalam pekerjaan. So macam ni I pun lagi lah. Itu majlis pembantaran tahu I memang pun takut nak cakap dengan dia Dulu I memang tak yakin nak cakap dengan dia. Dan sekarang I sudah share sampai I tak peduli itu orang siapa. I hanya mau cakap saja. So kita betul-betul ikut sistem, betul-betul kita buat dalam ini 2 minggu, 3 minggu I betul-betul boleh feel the aura. Lagi I boleh dapat the feeling of love from sini tahu. I buat sikit-sikit pun I apply akan pujuk-pujuk sampai I macam banyak hebat tahu. So I apply sentiasa buat saya macam banyak hebat tahu. So I pun rasa sendiri sudah jadi banyak hebat. So ini bulan I betul-betul mau capai 50 cc. I tinggal lagi 8 VIP. So I am for ini 8 VIP. Dan I percaya I boleh buat ini 8 VIP. Semoga saya dalam bulan ini boleh dapat 50 cc first month of Thank you semua. Thank you. Ini nanti next month dia akan share lagi lah. Nanti next month dia pun 50 cc lah. Okay, thank you. So thank you kita tiba-tiba ada seorang yang fight 50 cc
First time sharing dalam teppanyaki BM. So okay. So sebenarnya kita sudah cukup masa, tapi Sifu nampak ada seorang speaker kita yang sudah angkat tangan. Dan buka video lagi. So kita nak minta speaker hakikat kita untuk wrap up hari ini closing untuk teppanyaki hari ini. Yes, Shim. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sifu, terima kasih. Sifu, terima kasih atas penghargaan Sifu. Tahun lepas sebagai MC, tahun ni sebagai speaker. InsyaAllah mungkin kot masa akan datang pula jadi international pula ke kan. So saya nak share Sifu 3 kesyukuran saya sepanjang yang berlaku since daripada bulan lepas hingga hari ni lah. First kali saya nak ucap terima kasih sangat kat Sifu sebab bagi peluang yang pada saya terlalu tinggi untuk saya untuk improvekan juga diri saya sebenarnya, untuk bagi cabaran juga pada anak tim saya yang bahawa semua orang peluang dia fair dekat dalam Business Forever ni, semua akan dapat hak yang sama. So terima kasih banyak-banyak Sifu untuk kesyukuran saya yang pertama. Yang keduanya Sifu, untuk pertama kalinya saya boleh balik ke Kelantan beraya tanpa berhimpit-himpit dah dengan anak-anak saya dalam kereta. Sebab 3 tahun yang dulu, saya balik dengan kereta Alza yang warna putih tu kan Sifu. Tapi kereta Alza tu kita dah habis bayar. Lepas tu kita nak bangkit balik, kita terpaksa jual Sifu. So kita ada satu lagi kereta CRV tu. Sifu bayangkan, saya duduk depan, Abeno drive. Dekat belakang tu ada 4 orang yang badan besar-besar, termasuk bibik saya. So anak-anak ada yang sampai tidur dekat lantai tu, Sifu siap bawa tikar untuk lapikkan anak. So tahun ni syukur sangat, walaupun terperangkap dekat dalam jam nak balik ke Kelantan sampai 12 hingga 14 jam perjalanan, tapi saya rasa lapang sangat. Lapang sangat sebab boleh bawa DEH 9333 balik ke kampung dengan rasa tenang sangat kan. Terima kasih juga Sifu sebab izinkan kami untuk dapatkan nombor pendaftaran 9333 tu kan. So kita juga balik ke Kelantan dapat juga jumpa dengan Abelong. Abelong Cikgu Nik kan. So banyak juga ilmu yang kita boleh berkongsi, dan saya juga bawa anak tim saya juga santuni juga dengan Abelong kita. Alang-alang kita dah pergi, kita join juga sekali lah. Dan keduanya Sifu, saya sangat mula-mula tu rasa upset jugalah Sifu, tengok kan, semua orang pergi ke Abu Dhabi kan. Dan masa tu pula saya tak boleh nak buat keputusan ni Sifu, sebab saya bekerja. And then waktu tu kerajaan tak tetapkan lagi SOP sama ada kita endemik tu macam mana kan. Saya takut lah, saya dengan cuti yang agak limited, lepas tu nak sambung cuti kita dekat sana. Tak mungkinlah saya nak ambil cuti betul-betul 5 hari. Mungkinlah kita nak ambil 10 hari kan. Saya takut nanti balik pula, nanti kena quarantine pula waktu tu. So kita pun lepas lah. So upset sikit sampai dah hari nak raya tu Sifu. Saya cakap duit apa masuk dalam akaun saya ni kan. Takkan duit CBM dah masuk. Dia orang pun tak buka cek lagi, tak tahu lagi cek apa kan. Saya pun menjerit-jerit lah telefon Ezalin. Cakap, Ezalin, ini duit apa ni? Takkan duit CBM. Takkan duit CBM dah masuk. Lepas tu Ezalin dia bengongkan saya Sifu. Dia kata, bengong, dia cakap kan. Itu bukan duit CBM, itu duit pampasan. Saya pun menang panjang. Kita yang tak pergi ke Abu Dhabi, kenapa Forever pula yang sibuk nak bayar pula duit pampasan tu pada kita? Saya ingatkan setakat logik akal lah Sifu, tak pergi pun sepatutnya Forever tak payah bayar pun tak apa kan Sifu, sebab suka hati dia orang lah. Kan? Engkau yang tak nak pergi, kenapa pula aku pula kena bayar duit dekat engkau lebih macam tu kan. Saya tengok bukannya sikit-sikit 11,000 tau Sifu yang duit pampasan tu. Saya cakap bodoh betul lah, saya cakap kan, kenapalah lepaskan peluang ni hari tu kan. So bila dapat 11,000 tu saya stay lagi. Rupanya Sifu, lepas saya dapat duit pampasan tu, masuk pula duit bonus pula lagi, 5 angka juga lagi. Saya cakap gila lah Forever ni, saya cakap kan, memang gila lah. Lepas tu saya pun bakar lagi. Lepas tu bila time yang CBM tu, cek CBM tu,
nak masuk tu kita berdebar-debar lah Sifu. Saya tengok wah Sifu semua excited semua dekat sana kan. Kita pun belum tengok lagi. Saya assume tak adalah sebanyak itu Sifu sebab first time saya jadi CBM. Lepas tu saya tak cukup pula 8cc Sifu untuk 1,500 cc Global Rally. Saya cakap fair ke forever bayar macam ni kan? Tapi bila saya ingat-ingat balik, oh inilah yang saya dapat, harga yang saya perolehi selepas 2 tahun yang lepas saya jumpa CBM yang ada cek ni Sifu. Saya pergi bergambar dekat rumah dia orang. Dekat rumah Habelong saya pergi, dekat rumah Maria saya pergi, dekat rumah Kak Pidah pun saya pergi. Dekat rumah Ezalin pun saya pergi. Saya cakap, oh inilah tahun lepas saya bergambar saja dengan cek dia orang. Tahun ni saya bakal bergambar walaupun cek tu tak sampai lagi Sifu, tak sampai lagi tapi duit kita dah terima kan. So saya excited. So saya advisekan pada semua selagi mana ada masa, ruang dan juga peluang, santunilah leader-leader. Jumpalah dia orang. Hadaplah sebab di setiap leader-leader ni dia ada keberkatan dekat situ. Kan macam mana Sifu bagi arahan. Saya bukan arahan tu. Kita kata ini peluang ni bagi arahan ke Shim jadi speaker. Tak mungkin lah saya tolak sebab saya tahu setiap guru ni, mentor ni dia ada darjatnya yang lebih tinggi daripada kita. So saya ucap terima kasih juga pada Sifu, terima kasih juga pada tim saya, pada tim Helang Emas, pada coach-coach saya kan dengan apa yang saya dapat hari ni. Jadi anda yang masih lagi apa orang kata zero action. Okey, asyik tengok je macam Sifu kata tadi, jadi CCTV je. Sampai bila nak jadi CCTV? Saya hari ni Sifu 2 tahun dalam Business Forever, saya berani update status buat pertama kalinya. Saya pulangkan balik kata-kata azimat kejaman dia orang dulu. Kan dia orang kata saya ni bisnes lompat-lompat. Dia orang cakap saya ni bisnes atas angin. Dia orang tak percaya, dia orang persoalkan saya tentang keberkatan, tentang keredaan, tentang leadership saya. Tapi alhamdulillah semangat leader-leader, mentor-mentor dalam Forever ni dia boleh ubah kita daripada nobody to somebody. So hari ni saya dah buktikan Sifu. Saya dah buktikan jaguh kampung. Jaguh kampung tapi ada di pentas dunia. Walaupun saya tak ada dekat Abu Dhabi tu Sifu, nama kami ada dekat sana Sifu. So itu saja Sifu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, wah. So kita boleh nampak kegembiraan atas muka dia. Sifu masih ingat lah first time dia sharing dia mau pandang kiri, pandang kanan. Ni tengok. Ini kerja. Ini part time saja tau. Ini part time saja. Tapi tengok boleh layak sebagai CBM. Kita sama-sama doakan tengok bila dia boleh pecat bos dia. Pecat bos dia. Tapi nasihat yang paling penting adalah apa? Adalah jangan miss Forever Global Rally. Itu yang penting. So kalau miss sekali you sudah sangat rugi sebenarnya. Ramai yang kesal bila tak pergi Global Rally because dia benda itu dia tidak akan berulang now. Macam mungkin next year sudah dekat Bali, dia tidak akan balik ke itu apa formula itu circuit, itu F1 circuit. So itu sebab jangan miss sebarang peluang yang ada. Of course Sifu doakan lebih ramai lagi fighter akan muncul dalam tim Shim dan ada orang cakap dia lompat sini lompat sana tapi Sifu nak cakap Forever adalah rumah bagi semua MLM yang orang yang lompat sini lompat sana. Bila you sampai ke Forever memang inilah rumah you sudah jumpa rumah you akan stay dekat rumah ini selama-lamanya. Okay? So hari ini Sifu harap semua yang buat sharing beri inspirasi kepada anda semua. Dan Sifu harap lebih ramai lagi CCTV boleh mula buat sharing pada Teppanyaki akan datang. Okay? So last kita sama-sama nyanyikan slogan kita untuk tamatkan Teppanyaki hari ini. So are you ready? Yes? Yes, no limit. Go, go, go. Limit. Kita menang, kita juara. Kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita juara.
Yes, go, go, go. Yes, go, go, go. Yes, go, go, go. Yes, okay. Thank you. Bye-bye semua.